ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Suratul Insan, surah yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah ini Nabi lazim baca di pagi Jumaat. Pagi hari Jumaat. Pada rakaat kedua, setelah dibacakan rakaat pertama surah Sajdah. Surah Sajdah. Nabi mulakan pagi hari Jumaat dengan surah yang mengungkapkan kehambaan dengan sujud, dan surah yang kedua adalah tentang rasa syukur, sujud dan syukur. Dan surah Insan ini kenapa Nabi pilih surah Insan dalam banyak-banyak surah untuk dibacakan pada pagi Jumaat? Why? Kerana surah ini beritahu pada manusia tentang hakikat diri kita. Jika taat, dia akan diberi balasan baik. Jika kufur ingkar, dia akan dapat risiko balasan buruk. Dan Allah ingatkan manusia akan asal kejadian mereka dan tidak lebih dari itu. Asal kejadian manusia dan tidak lebih dari itu. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua surah ini menekankan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawapan kepada penentangan terhadap baginda. So, surah ini ada dua bahagian. Satu tentang manusia dan satu lagi tentang Nabi. Nanti ada disebut tentang Quran yang diturunkan buat Nabi. So, kita mula. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang ketika itu dia belum merupakan suatu yang dapat disebut. Hal ata, telah datang. Ataupun hal ata. Hal ni maksudnya adakah? Hal ni maksudnya adakah? Dan selalunya, kalau dalam bahasa Arab, bila digunakan kalimah hal, tanda huruf berkaitan dengan soalan hal. So, jawapan dia, ya atau tidak. Ya atau tidak. Lazimnya begitu. Tapi ada juga bentuk kali ini Allah datangkan pertanyaan hal yang jawapannya bukan ya atau tidak, tetapi hal kali ini datang dalam bentuk cuba engkau fikirkan. Cuba engkau fikirkan. Contohnya macam ni tuan-puan. Kita dah bagi tahu anak kita berulang kali tentang kalau nak goreng telur, pastikan dia punya minyak tu dah panas. Kuali betul panas kalau nak goreng telur. Kan, kalau tak, telur akan jadi apa?
akan jadi terlalu oily, terlalu berminyak, lama sangat. Kan kuali belum panas, telur dah diletak, so telur tu tak cantik jadinya. So dah berkali-kali dah bagi tahu pada anak. Dan ada satu ketika dia buat lagi benda yang sama, kesalahan yang sama. So pertanyaan kita pada dia, engkau tahu ke tak kuali perlu panas? Adakah waktu kita tanya tu, engkau tahu ke tak, kita perlu jawapan dari dia? Tidak. Walhal pertanyaan kita, engkau tahu atau tak? Tahu atau tak? Dua jawapan yang kita nak. Tahu atau tidak. Tapi sebenarnya tak kali itu, ayat itu bukan dalam format soalan, tapi bukan untuk menyoal, tapi untuk mengingatkan. So, serupa macam di awal surah ini, ketika Allah gunakan hal, dia bukan untuk menyoal, tetapi untuk memberi, mendatangkan peringatan. Sebab tu ditranslate sebagai bukankah telah datang. So, hal ata alal insan, Allah suruh kita bayangkan suatu ketika sebelum kita dilahirkan. Allah mulakan surah ini dengan pertanyaan. Namun bukanlah bermaksud Allah nak bertanya, tapi Allah nak beri penekanan apa yang dia nak sampaikan nanti. Kalimat ad-dahri, hinum minad dahri, ad-dahri merujuk kepada ruang masa yang sangat lama. Perkataan lain berkaitan dengan masa, kita pernah jumpa al-asr. Kan, wal-asri. Juga as-sa'ah, juga tentang masa. Yaum, juga tentang masa. Tapi kali ini Allah guna kalimah ad-dahri. Ad-dahri juga bermaksud masa. Tetapi ad-dahri merujuk kepada satu waktu yang sudah sangat lama. Dan ruang masa yang amat lama ini, sehingga kita tak tahu mana awalnya dan mana akhirnya. Nah, ad-dahri time span yang begitu luas, begitu lama. Kalau disebut tadi, petang, usia bumi lebih kurang 4.5 bilion. Tu tempoh bumi telah wujud 4.5 bilion. Sangat lama. Sangat lama. Dan dalam waktu yang begitu lama, pernah kita manusia, pernah kita ni, Nazri ni, ada satu ketika sebelum lahirnya kita tidak ada apa-apa. Kita tidak dikenali. Dan ada pada waktu itu juga kita dilahirkan ke alam ini. Dalam tempoh masa yang panjang tu, sebelum dari kelahiran kita, kita tak dikenali pun. Tak disebut-sebut pun. Tak dirindu pun. Lam yakun syai'an mazkura. Belum merupakan suatu yang dapat disebut. Allah ingatkan pada kita bahawa pernah ada satu masa yang kita ini belum jadi apa-apa. Tidak disebut-sebut. Tidak ada apa-apa waktu tu. Kan? Kalau Allah boleh jadikan manusia dari tak ada apa-apa kepada ada, maka tentu Allah boleh hendak jadikan manusia semula berkali-kali. Itulah yang Allah nak tegaskan. Jangan sangka yang kebangkitan semula itu tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi. Kerana dulu kamu tak ada pun. Sekarang ada. Macam mana kamu boleh ada ni? Takkan Allah tak boleh ulang balik cipta kamu? Berulang kali pun boleh. Satu dimensi.
Dimensi kedua, kalau sebelum ini namamu tidak pun dikenali, tidak pernah disebut-sebut, kenapa ketika engkau ada dan umurmu tidak pun panjang, 100 tahun sebelum kelahiranmu, bumi tetap berjalan, 3 tahun sebelum kelahiranmu, Malaysia sudah ada, sudah lama ada. Tapi kenapa bila engkau ada, engkau lahir, dan kau mula membina karier, kau merasakan engkau orang paling penting. Lalu dia jadi workaholic, tumpu pada kerja. Sedangkan selama ini, waktu dia belum lahir, kerja tu dah ada. Dia punya tumpu pada kerja tu seolah-olah kalau dia tak ada, kerja tu tak jalan. Kan? Kadang ada orang yang beri tumpuan pada kerja dunia sehingga rumah tangga porak-poranda, anak dia terabai. Sedangkan kerja tu akan tetap berjalan kalau dia tak ada pun. Oh, dahsyat tuan-tuan. Lam yakun syai'an mazkura. Malah tak kala dia ada. Dia nak orang sanjung dia. Dia nak nama dia disebut. Malah kalau boleh nama dia tu diletak di jalan-jalan. Dia nak orang sebut dia. Dan pada ayat kedua, Allah bagi tahu realiti status manusia. Sama macam di hujung surah Qiyamah tu, bila Allah kata kamu diciptakan daripada air mani. Apa tadi ayat ni? Dah lupa dah. Surah Qiyamah kat ujung tu. Aula laka fa'aula summa aula laka fa'aula. Alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Atau alam yakun nutfatan min maniyyi yumna. Bukankah kami menjadikan kamu daripada nutfah, air yang terpancar. Dan kali ini Allah kata inna khalaqnal insan, sungguh kami telah ciptakan manusia. Sungguh kami telah ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air mani yang bercampur. Amsyaj, mani yang dah bersenyawa dengan ovium. Sperm yang dah bersenyawa dengan ovium. Itu amsaj. Dan perkataan amsaj ni jarang-jarang diguna dalam Quran. Salah satu dia digunakan di sini. Nabtalihi. Kenapa kami ciptakan manusia yang asalnya daripada amsyaj, mani yang bercampur, ni nutfatin amsyaj? Tujuannya supaya kami boleh uji mereka. Faja'alnahu sami'an basira. Kami cipta manusia untuk diuji. Lalu untuk melalui ujian tu, kami bekalkan kepada mereka. Faja'alnahu, kami jadikan buat mereka sami'an basira. Boleh mendengar dan melihat. Tuan-puan, siang tadi saya tiba-tiba sesema. Tu yang suara pun pelik ni. Kita tengok semula sperm dan ovium. Sperm dan ovium. Ni kan sperm dan ovium. Berapa kecil sperm ni? Ais, sperm dan ovium.
Berapa kecil sperm ni? Sangat kecil. Kan? Sangat kecil. Dan kalau kita perhati, sperm tu sekecil itu dia membawa pelbagai sifat daripada lelaki. Dia mengandungi maklumat dari hujung rambut sampai hujung kaki seorang lelaki. Kita panggil sebagai DNA. Pernah dengar kromosom XY? Kromosom X dan Y. Lelaki punya kromosom XY, ni ayah, ibu XX. Kromosom ni, dia terkandung dalam mani tu, dalam sperm. Dalam makhluk kecil tadi tu. Dia ada DNA dalam tu, ada kromosom dalam tu. Dan daripada sperm, kromosom yang ada ialah X dan Y. Manakala dalam telur ibu, dia ada X dan X. So, bila bercampur, ini dia punya kebarangkalian. Sama ada XX akan lahir anak perempuan, XX akan lahir anak perempuan. YX akan lahir anak lelaki, XY juga akan lahir anak lelaki. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada ini, kita dapat kenal pasti bahawa chances untuk anak tu lahir lelaki ke perempuan ke 50-50. 50-50. Tapi ada keluarga yang 11 orang anak semua lelaki. Oh, boleh jadi Y itu dominan. Ada 11 orang anak semua perempuan. So, yang menentu jantina lelaki ke perempuan daripada bapa. Bukan ibu. Ibu duduk X. Yang penentuan lelaki ni Y. Allah sebut satu perkataan je tuan-puan, Amsyaj. Itu level Quran. Kami ciptakan manusia daripada mani yang bercampur, Amsaj. Lahirlah pengetahuan berkaitan dengan kromosom, pengetahuan tentang DNA, pengetahuan tentang bagaimana persenyawaan antara sperm dan ovum. Berapa besar tu? Hanya daripada satu perkataan Amsaj. Dan Allah kata kami nak uji. Nak bertali. Kita dicipta untuk diuji. Bukan bersukaria. Apa yang ada dalam DNA? Dia menentukan rupa bentuk kita, warna rambut, warna kulit. Dan bila bercampur dengan DNA dalam telur wanita, sifat tu akan bercampur. Kan mata macam mata mak, hidung ikut bapa. DNA tu bercampur. Ui, dahsyat tuan-puan, dahsyat. Cross fertilizer. Dah jadi macam apa? Pokok dikawinkan kan, cross fertilizer. Bercampur, hanya dengan perkataan bercampur. Tapi kesan dia impak daripada ilmu pengetahuan sangat besar. Sangat besar. Dan ilmu tentang DNA ni, tuan-tuan pernah tengok DNA tak? DNA, kita tengok je. Dah ada apa?
DNA macam tu lah, macam cacing pita tu kan. Segala maklumat tentang kita semua ada dalam menatang ni lah, DNA ni. Nah, dia macam cacing pita. Sangat kecil, sangat kompleks. Dan DNA ni terdiri daripada 3 huruf. 3 huruf. CGTA, 4 huruf. 4 huruf yang diulang-ulang. Ui, siapa yang susun ni semua, tuan-tuan? Siapa yang susun? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah kata Allah yang cipta kita, benarlah Allah yang cipta kita. Tak ada keraguan. Tujuan kita dicipta untuk diuji. Nabtali, yang kami hendak mengujinya. Selepas manusia dilahirkan, maka Allah beri pelbagai cubaan kepadanya sepanjang hidup. Kan? Suratul Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia dapat mengujimu siapa antara kamu yang lebih baik. Bukan lebih baik, yang bertambah baik amalnya. Yang bertambah baik amalnya. Inilah kita. Hidup kita ni untuk diuji. Kadang kalau kita tanya, kenapa kau hidup? Kenapa aku hidup? Untuk diuji. Lazimnya kan keluar pernyataan itu waktu kita sedang teruk diuji. Lalu bila diuji berkali-kali sampai kita keluar pertanyaan, ya Allah, kenapa aku diuji? Atau kenapa aku hidup? Kau hidup kerana untuk diuji. Kau hidup kerana untuk diuji. Nabtali. Untuk diuji. So, ujian tu adalah mainan kita. Mainan hidup. Itulah yang perlu datang berkali-kali. Sebab tu dengan ujian demi ujian demi ujian demi ujian, manusia paling tidak akan terpecah ataupun dikelompokkan kepada 2 kelompok besar. 2 kelompok besar. Kelompok seperti Nabi Yusuf dan adik Nabi Yusuf. Kelompok seperti Nabi Yusuf atau kelompok seperti adik-beradik Nabi Yusuf. In terms of bagaimana mereka menanggapi ujian. Untuk Nabi Yusuf, ayah dia, Nabi Yaqub. Ayah dia, Nabi Yaqub, mendatangkan panduan, melihat ujian sebagai cabaran untuk terus mara ke hadapan. Tapi grup adik-beradik dia melihat ujian sebagai bentuk penindasan. Ayah benci kami, kami tak disukai ayah kerana Yusuf. Dia play victim. Dia dapat ujian dan dia jadikan ujian tu sebagai alasan dia ditindas. Dia jadi mangsa. So kalau tuan-puan tengok kesan daripada bagaimana kita menanggapi ujian, kita akan nampak manusia-manusia dekat keliling kita yang kuat mengeluh, yang culas tanggungjawab, yang asyik beralasan. Itu satu kelompok dengan adik-beradik Nabi Yusuf. Ada juga orang yang kita lihat terus maju ke hadapan. Apa pun orang cakap, dia tak peduli. Dia maju.
Dia menanggap ujian sebagai cabaran. Bila dia lepas satu ujian, dia akan dapat pengalaman. Nah, itu lanjut dalam surah Yusuf. Apa yang pasti, kita hidup di dunia, sementara di dunia ini, kita akan diuji dengan pelbagai. Kepelbagaian ujian itulah jadi warna-warni hidup kita ni semakin menarik. Kita akan diuji. Tidak sunyi dari ujian. Orang beriman, ujian itu diterima sebagai cabaran untuk terus hidup, terus taat pada Allah. Kan, jika ujian tu berat, bukan kita harapkan agar diringankan ujian. Tak. Kita harapkan agar dibesarkan iman. Orang beriman tidak berharap kehidupan dunia ini mudah-mudah saja, tak. Orang beriman tidak akan keluh kesah kalau dugaan melanda. Sebab dia tahu, dia aware, beginilah cara aku hidup di dunia. Kerana apa? Kerana tak berbaloi, tuan-puan. Tak berbaloi dunia, standard dunia ini untuk kita dibalas, untuk kita dapat ganjaran. Tak berbaloi. Tak berbaloi. Contoh macam mana? Macam ni lah. Dekat kelas kita main game. Okay? Dekat kelas kita main game, pelajar semua ada 23 orang. 23 orang dan perlu dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. 23 mana boleh bagi dua ustaz, ada satu orang spare, kan? Satu orang spare. Yang spare ni anak bulan. Yang spare ni anak bulan. So anak bulan dia boleh pergi kumpulan A atau kumpulan B. Dan katalah dua kumpulan ni permainan dia dalam bentuk kuis. Kuis. Siapa dapat jawab, dia stay, dia kekal. Siapa tak dapat jawab, dia kena beredar. Dia kena beredar. So ada satu orang anak bulan. Dia boleh jawab bagi pihak A ataupun B, ikut suka dia. Dia boleh buat ikut suka dia. Dan siapa yang jadi anak bulan, dia dapat immunity. Dia dapat immunity. Apa immunity? Kekebalan. Kalau dia tak dapat jawab, dia takkan beredar. Kalau dia dapat jawab, dia dapat markah dan mata. Best tak dapat benda tu? Best tak jadi anak bulan, dapat immunity? Best. Nikmat, ganjaran ataupun apa nama, privilege yang dia dapat. Tapi hanya waktu main game tersebut. Bila game tu dah habis, masing-masing balik rumah, dia dapat lagi tak privilege tu? Tak, kan sementara. Dia tak boleh guna benda yang sama kat mana-mana. Tak. Benda yang sementara ni, tuan-puan. Kenapa dikejar sangat? Kan? Itu yang Allah gambarkan dunia ni. Punya sementara. Sementara je. So, dia bukan tempat untuk kita dapat ganjaran. Tak. Tak berbaloi. Tak worth it.
Sebab sifat dia tu sekejap dan sementara. Amsyajin. Tadi kami akan uji dia. Faja'alnahu sami'an basira. So untuk menempuh ujian ini, kami beri dia pendengaran dan penglihatan. Okey. Ada sikit lagi tentang tempat ujian, dunia tempat ujian. Bila kita sedar benda tu, dunia bukanlah tempat azab. Tadi saya sentuh dunia bukan tempat nikmat. Ada satu lagi pandangan, dunia bukan tempat azab seperti difahami oleh sesetengah golongan. Contoh penganut Buddha. Ia juga bukan tempat pembalasan nikmat. Ia bukan tempat bersukaria. Bagi golongan materialistik atau apa pemahaman sahaja yang salah, dunia ini tempat ujian. So kalau kita memandang dunia ini tempat ujian, tuan-puan, kita akan lebih ready dan bersedia. Dulu kita dekat universiti, dekat college, dekat kelas, bayangkan kalau cikgu kata, okey kelas, sekejap lagi saya nak buat kuis, sekejap lagi saya nak buat ujian, besok ada ujian, apa kita buat? Kita akan prepare, buat persediaan. Tapi kalau kita tidak melihat dunia sebagai tempat ujian, ada kita nak buat preparation? Kita bersedia? Tidak. Tidak. Maka tak kalau kita diuji, kita sering terkejut. Orang terkejut ni ada kalanya melatah. Ada kalanya hilang sabar. Kerana dia tidak bersedia. Berbeza dengan orang yang sudah buat revision, bersedia. Dia tak terkejut. Dia tak terkejut. Dan dalam banyak-banyak ujian-ujian yang Allah datangkan ni, ada ujian yang berat, ada ujian yang ringan. Semua dalam bentuk ujian, sama ada mudah atau susah. Semua ujian. Kaya atau miskin, kedua-duanya ujian. Ujian kematian, bagi yang sudah revision, dia sedar semua akan mati. Berlaku kematian dalam ahli keluarga, dia tidaklah terkejut sangat. Tak sangkalah baru bercakap dengan dia. Sedangkan ada orang yang memahami, dia sudah sampai ajal dia. Well prepared. Satu, kadang kita lihat ada orang-orang yang begitu tenang menghadapi ujian-ujian yang kita lihat, berat, ujian ni berat. Dia sudah well prepared. Bersedia. Tak dia nampak dan dia tahu. Ujian ditipu, kena scam, accident, macam-macam. Banyak duit. Itu bahaya sebab kita tak prepare yang itu tu ujian. Banyak duit ni ramai orang kantoi sebab dia tak prepare yang itu ujian, malah dia duk berharap kalau dia dapat banyak duit. Tapi bila diuji dengan duit yang banyak, dia jadi kelang kabut. Mata mula putih. Mata mula kelabu. Buat keputusan jadi tak bijak, akhirnya putih mata. Rugi. So ujian dia dua belah. Dalam suratul Balad kan. Fana'amahu wa akramahu fana'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kemuliaan tu ujian. Dan dia ujian berat sebab kita tak sedar. Tak perasan. Ni tengah sihat ni ujian. Apa yang kita buat dengan kesihatan kita? Tak sedar. Tak perasan.
Tapi waktu sakit, orang selalu tahu, ini aku tengah diuji oleh Allah dengan kesakitan. Kita tak pernah kata, saya sedang diuji oleh Allah dengan kesihatan. Tidak. Sedangkan ujian dalam bentuk serampang dua mata. Serampang dua mata. Okay, next. Okay. Satu lagi problem ujian ni. Problem tu kita lah. Satu lagi problem dalam memahami ujian ni. Sebab selalunya selepas ujian akan diberi kertas pencapaian. Markah. Tapi sepanjang diuji, Allah tak bagi markah tu dekat dunia. Nanti di akhirat. Kita tak tahu berapa dah markah kita. Kita ni grade A ke, grade B ke, grade C ke, tak tahu. Keep on diuji. Kita diuji daripada akhir balik. So, kita dah lalui setiap hari kehidupan kita. Kalau akil balik umur 13 tahun, saya 43. Sudah 30 tahun diuji. Hari-hari. Berapa entah markah, tak tahu. Ada hari kita gagal, ada hari kita berjaya. Tapi hari-hari diuji tu kita ingat tak yang itu tu ujian? Malah hari kita berjaya mengharungi ujian tu, ada kalanya kita tewas. Tewas dengan apa? Kita rasa kita lah punya capability, keupayaan untuk mengatasi ujian. Tanpa meletakkan kembali rasa syukur pada Tuhan. Kan? So, tu bentuk-bentuk ujian. Faja'alnahu sami'an basira. Allah beri kemampuan mendengar, melihat alatan-alatan ini kepada kita semasa kita hidup ni, maka alatan-alatan itu perlu digunakan dengan bijak. Dengar dan lihat. Dengar dan lihat. Kenapa dengar dan lihat? Kan? Kenapa dengar dan lihat? Kita akan kerap diuji melalui dua alat ni. Pendengaran dan penglihatan. Ujian mulut bermula dengan pendengaran. Kita dengar cerita orang tu begini dan begini, PM10 begini dan begini. Mulut kita cepat nak sebarkan. Kesan dari dengar. Aku dengar cerita. Aku dengar cerita. Aku dengar. Kau dengar tak cerita? Aku dengar. Dengar. Cuba tengok tu. Cuba tengok. Ini dua alat yang dominan berkaitan dengan ujian. Sebab dari dia dengar, dia nak lihat. Dua alat ni pula, dengar dan lihat, adalah input. Input. Outputnya apa? Mulut. Outputnya apa? Gerak kerja, tindakan tangan dan kaki. Dia starting dengar dan lihat. Kemudian diproses dekat hati. Mulut bukan menerima. Kita bercakap tu meluahkan, bukan menerima. Mulut ni untuk makan, dia terima makan. Dia terima minum. Dan kalau kita lihat, pendengaran dan penglihatan, binatang pun ada. Binatang pun diberi pendengaran dan penglihatan. Tapi bila manusia dapat dua panca indera ini, ia perlu digunakan seperti yang Allah nak. Untuk kenal Allah dan untuk boleh dipandu.
Sebab kalau kita gagal untuk guna dua benda tu, gagal memfungsikan dia dengan betul, apa beza kita dengan haiwan? Apa beza kita dengan lipas? Entah lipas mendengar ke tak? Maka jangan jadi seperti haiwan. Gunalah apa alat yang Allah beri. Guna pendengaran dan penglihatan itu untuk tujuan yang baik. So, dua alat besar yang melaluinya kita diuji berulang kali, berkali-kali. Kan? Pegang telinga, pegang mata. Ini alat untuk diuji. Alat punca aku diuji. Dan daripada dua itu Allah kata apa? Inna hadainahu sabila. Kamilah. Tadi dia diuji. Kami ciptakan manusia untuk menguji. Dan kami beri dia dua alat. Mendengar dan melihat. Dan daripada dua alat itu, kamilah. Inna. Sungguh. Kami. Hadainahu. Kami yang beri dia petunjuk. As-sabil. Kami yang telah menunjuki jalan yang lurus. As-sabil. Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada pula yang kafura. Kafir. Inna hadainahu sabila. Waktu manusia itu dalam bentuk sperm, waktu kita masih dalam bentuk sperm, Allah telah beri arah untuk dia tuju. Cari telur. Surah Rum, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Sejak dari sperm lagi Allah dah beri jalan. Tunjuk mana nak tuju. Dan Allah telah jadikan fitrah dalam diri kita untuk mengenali jalan yang baik dan jalan yang buruk. Sebab tu tuan-puan Allah laknat pelaku liwat. Sebab jalannya tu tak tuju untuk, jalannya tu bukan jalan fitrah. Jalannya bukan jalan fitrah. Kan terpancarlah mandi macam mana pun dia takkan berhasil. Sejak dari sperm Allah dah tunjuk. Suratul Balad wa hadainahun najdain. Kami yang beri, kami yang tunjuk dia dua jalan yang mendaki. Dan dari ayat ini tuan-puan, bila Allah kata inna hadainahu sabila, jalan itu sudah ada dalam tubuh badan kita. Kita sebenarnya sudah lama tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sudah lama tahu sebab fitrah. Tanpa belajar pun kita tahu. Kerana ia built in dalam diri kita. Sejak lahir. Tengok anak-anak tu. Tak belajar apa pun tapi tahu. Tahu bohong tu salah. Tahu berjanji dan dikhianati tu sakit. Dia tahu. Itu namanya fitrah. Malah bila digilap, tanpa segan silu, dia berani nyatakan kebenaran. Dia tak kira depan siapa. Anak-anak kita 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Bila digilap,
Bukan digilap pun, kita cuma bagi tahu je lazimnya orang makan dengan tangan kanan, minum tangan kanan, minum dengan tangan kiri, minum dengan siapa? Syaitan. Kita bawa dia pergi restoran. Tengok makcik sebelah minum tangan kiri. Makcik jangan minum tangan kiri. Makcik minum dengan syaitan. Dari mana datang keberanian tu? Fitrah. Tapi bila kita dah dewasa, kita nak tegur pun segan kan? Keberanian dah hilang. Sebab kita dah lama tinggalkan fitrah-fitrah baik kita. Malah kita pula orang tua yang minum dengan tangan kiri. Tanpa segan silu. Kan? Saya Allah dah tunjuk. Inna hadainahu sabil. So, Allah bukan sekadar uji kita, tapi Allah datangkan option. Allah bukan sekadar uji kita, Allah bagi tahu, aku akan uji dan aku akan beri engkau dua alat. Dua punca ujian. Pendengaran, penglihatan. Pendengaran, penglihatan. Kenapa kita nak nama kita disebut-sebut? Pendengaran. Kita nak mata orang melihat kita, penglihatan. Pun begitu, Allah bagi petunjuk, Allah bagi option. Inna hadainahu sabila. Kami yang tunjukkan dia jalan-jalan. Soalannya ialah, imma syakira wa imma kafura. Adakah kita bersyukur atau kita kufur? Imma syakira wa imma kafura. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Selalu kita punya pasangan syukur dan kufur. Ini kali Allah datangkan pasangan berbeza. Syukur dan kafir. Kafurah bukan sekadar kufur, tapi kafir. Dah ditunjuk dua jalan. Tinggal pilih. So, pilihan yang kita buat. Allah bagi ujian. Allah bagi kita alat. Bila ujian datang, kan kita perlu buat pilihan untuk bertindak. Kan? Kita perlu buat pilihan untuk bertindak. Mana-mana pilihan yang kita buat, A ke B ke C ke D, semua pilihan itu sama ada syukur atau kafir. Kita diuji kereta aksiden. Apa pilihan yang kita ada? Redha, mengamuk. Redha tu syukur. Tahan diri. Sabar. Atau nak mengamuk. Menyalahkan itu dan ini. Itu amalan apa? Kekufuran. Apapun tindakan kita berhadapan dengan ujian, sama ada dia dalam bentuk syukur atau kafur. So, dua jalan itulah, daripada dua jalan itulah tuan-puan, kita boleh lihat pelbagai jenis perangai manusia. Ada yang beriman tapi masih ada saki-baki kekufuran. Maksud kekufuran ni bukan non-Muslim, bukan kafir, tidak. Adalah perangai-perangai tak elok dia. Inilah bentuk
inilah jis kehidupan kita. Allah beri pilihan pada manusia untuk pilih jalan sendiri. Allah tak paksa. Tak, Allah tak paksa manusia dan jin beriman, tak. Allah mahu manusia dan jin beriman atas kehendak sendiri. Malaikat tak ada pilihan. Semua malaikat beriman, dia tak ada pilihan. Manusia lain, dia ada pilihan. Sebab tu bila diuji dan dia menolak, kafura, yang menolak untuk menerima kebenaran hanyalah kerana mereka degil dengan menutup fitrah. Menutup tu kafur. Sedangkan mereka telah nampak tanda-tanda itu dengan mata dan telinga, tapi sengaja tak mahu menerima. Kan kafara ni maksudnya tutup, tuan-tuan. Peladang petani itu bila dia tanam benih, dia timbus benih itu atau kafara. So syukur, syakiran, syukur atau kafura. Enggan terima dan menolak. Dan selanjutnya, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Apa risiko kalau kita menolak? Kafura dekat sini ada baiknya untuk kita translate sebagai menolak lah, menolak. So, kalau translate sebagai kafir tu keras sangat. Takut kita salah anggap. Takut kita salah anggap. Kafir bukan hanya bermaksud non-Muslim. Tidak Islam, tak. Kafir adalah penolakan, enggan, engkar. Itu kafir. Bukan maksud kebanyakan orang faham kafir ni sebagai non-Muslim. No. Tak. Quran tidak begitu. Quran dia guna perkataan-perkataan yang tepat, menggambarkan apa yang berlaku. Syukur atau menolak. So, bila Allah bagi tahu ada dua jalan, syukur atau menolak, syukur atau kufur. Inna a'tadna lil kafirin. Kesan kepada penolakan ialah kami sediakan kepada orang-orang yang menolak ini salasil. Rantai. Oh, ini bukan puluk dakap. Tak. Ini rantai. Salasil, beberapa rantai. Wa aghlala, belenggu. Wa sa'ira, dan neraka yang menjulang. Tak banyak, dapatnya 3 je. Salasil, rantai-rantai. Rantai-rantai. Aghlal, belenggu. Belenggu ni apa? Belenggu. Cuba kita tengok kalau ada gambar belenggu. Belenggu ni ikatan. Ikatan kot. Dia tunjuk macam ni je, belenggu. Ni. Belenggu, ikatan. So rantai tu di leher, belenggu sebagai ikatan, aghlal, diikat. Wasa'ira, dan api yang menjulang-julang. Api yang menjulang-julang. So, memang manusia boleh buat pilihan sama ada nak terima wahyu ataupun tidak, sama ada nak menghadapi ujian itu dengan berlindung pada Allah ataupun tidak, dia boleh pilih. Tetapi Allah beri peringatan kalau mereka salah pilih, kalau mereka tak mahu ikut apa yang Allah tentukan,
maka mereka akan diikat dengan rantai dan mereka akan dikenakan azab api yang menjulang. Kalau dalam tempat lain, suratul Mu'min, Allah sebut tentang idil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabuna fil hamimi summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Ada rantai, ada belenggu dekat leher. Macam apa? Macam hamba abdi. Selalu apa yang kita pasang rantai kat leher? Anjing, kucing. So, bila dipasang rantai dekat leher, yushabuna fil hamim. Mereka diheret untuk dicampak ke dalam air menggelegak. Summa. Direbus dulu, direbus. Summa kemudian, lama selepas itu, finarius jarun. Mereka dipanggang dalam api. Saya tak tahu pasung tu apa. Tapi lebih kurang macam tu lah kot. Nah, surah Mu'min. Bukan Mu'minun, surah Mu'min, surah Ghafir. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, mereka diseret. Perkataan yang Allah guna wal aghlal. Idil aghlalu fi a'naqihim wassalasil. Wassalasil. Rantai dan belenggu. Diheret, direbus, kemudian dipanggang, dibakar, disalai. Kan kita selalu buat macam tu kan. Ayam tu, untuk kenduri, ayam kita rebus dulu. Lembutkan daging dia. Sebelum celup tepung dan kita bakar jadi KFC. Sebab kita nak rasa crunchy tu, rangup di luar. Rangup di luar tu tak boleh goreng lama-lama. Kan? So, time memasak pun kita boleh bayangkan azab api neraka, tuan-puan. Azab di neraka. So, adalah masa untuk kita ingat tentang hari akhirat. Tentang neraka walaupun tengah masak. Kita baca contoh-contoh dalam Quran. Barulah kita mengisi masa keinsafan. Maksudnya, ada masa untuk prepare, well prepared. Untuk kehidupan ni. Ni kadang kita masak kenduri, waktu itulah seronok bergosip kan. Kau tahu dia, tu anak Tok Imam tu. Ada yang seorang tu tak kahwin-kahwin sampai sekarang. Sedar-sedar buncit. Oh, rupanya gemuk. Dia ingat buncit tu apa? Rupanya gemuk. Saya masak kenduri. So, ada baiknya isilah masa senggang itu dengan ingatan-ingatan terhadap nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. So inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Satu ayat untuk ingatan terhadap orang yang kafurah. Next, kita akan pergi ayat 5 dan bermula ayat 5 ni kita akan lalui momen-momen yang manis. Satu ayat je peringatan tentang akhirat di awal ni. Nanti kat ujung pun ada juga peringatan tentang akhirat. So, ayat 5 adalah
bermulanya bagi mereka-mereka yang bila diuji dia lulus. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Jazakallah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim atas kesudian mengungkap makna dan penghayatan ayat suci Al-Quran dan tadabbur di surah Al-Insan dari ayat 1 hingga ayat 4 malam ini ya. InsyaAllah esok ayat 5 kita sambung dan kita ambillah ibrah darinya mengenai proses kejadian manusia. Dan bagi apa pengurusan, mohon maaf jika ada salah percaya pada saya yang sebenarnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga buat para jemaah sekalian yang sudi duduk hingga ke akhir majlis ini dan sama-sama kita mengambil ibrah darinya. Dan bagi mengakhiri dan menangguhkan majlis ini, Ustaz kita tutup dengan tasbih kafarah dan solat. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Jangan lupa tidur. Assalamualaikum.